KSA Care Center, bahagian Belaka Social Activity KSA menyediakan perkhidmatan talian MyCare COVID-19 yang memberi perkhidmatan nasihat perkeluargaan dan kerohanian seperti kaunseling syar'i, terapi psikospiritual Islam dan rawatan Islam. Sebarang pertanyaan atau tindak lanjut boleh hubungi nombor talian WhatsApp 011-1959-414 atau email kepada mycarecovid19@islam.gov.my. Segmen hiburan komuniti ini dibawakan khas oleh Radio IQ, inspirasi euforia Islami. Sebarang hiburan boleh anda kongsikan ke laman sesawang di www.q.my/hiburan. وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين يا الله sesungguhnya untuk duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Bahkan waktu duha kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat, sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? Akikahcenter.com. Online je. Now, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? Akikahcenter.com. Usahawan nak kembangkan perniagaan anda yang ada sekarang. Pion kan ada? Dah bertahun-tahun bisnes tapi masih di tahap yang sama. Pion kan ada? Sibuk dengan perniagaan sehingga tiada masa untuk menyediakan simpanan pun tiada. Pion kan ada? Pion nak kongsikan strategi perniagaan secara percuma. Macam mana nak keluar dari semua masalah ini? Layari seminarbisnes.com sekarang dan dapatkan akses kelas dalam talian bernilai RM297 secara percuma. Nak kembangkan perniagaan? Seminarbisnes.com. PYOND. Pion kan ada? Masih mencari imam urusan ibadah kurban dan akikah? Ibadah kurban kini lebih mudah dan jimat bersama Al-Habib Kurban dan Akikah. Daftar secara online dan nikmati harga serendah RM370 untuk satu bahagian lembu. Jom kita kongsi rezeki dengan saudara sesama Islam melalui ibadah kurban dan akikah. Untuk maklumat lanjut hubungi 011
dan zahirkan kesyukuran. Bermula dengan harga serendah RM350 hingga RM1,500, anda dapat tunaikan ibadah korban di 28 buah negara termasuk Malaysia, Palestin, Syria dan Somalia. Daftar segera sebelum terlambat. Layari www.islamic-relief.org.my atau WhatsApp kami di 019-637-9788 untuk maklumat lanjut. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus saja sedia mendengarkan kami pada waktu ini. Kami juga harus temani anda untuk Warna Pagi IKIM.FM. Itu 20 tahun yang lepas. Kemudian diikuti dengan IKIM.FM dan tagline kami pilihan utama anda pada awal hari IKIM dulu ya. Oh, ingat kan nak mengeja tadi. Saya pula confused ni. Tapi apa pun alhamdulillah. Bersyukur dan terima kasih sahabat-sahabat kita yang menitipkan ucapan dan doa serta sokongan di WhatsApp kita. Tak sempat kita nak bacakan semuanya, tapi kami yakin dan pasti kita sama-sama doakan moga-moga ini satu jalan dakwah kita untuk bersama dan juga kita nak raih keberkatan ilmu, terutamanya bersama para asatizah dan juga tetamu-tetamu dan ilmuwan di Radio IKIM. Baik, kita nak meneruskan lagi pengajian ataupun majlis ilmu kita pagi ini menerusi rancangan analisis. Dan seperti dimaklumkan tadi, kita ada satu topik yang berkaitan tentang tekanan emosi, mencari solusi. Bila berlaku tekanan emosi, nak cari apa? Cari solusi. Tapi apakah solusinya dan bagaimana caranya? InsyaAllah Ustaz kita sudah pun bersama kita di hujung talian. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz Mansur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Pian dan Hazwan pagi ni? Baik, alhamdulillah sihat Ustaz. Ustaz pun sihat kita? Alhamdulillah sihat walafiat. Syukur alhamdulillah. Macam mana Ustaz? Kerja, study, keluarga semua okey semua Ustaz selama ni? Alhamdulillah. Walaupun kita dalam COVID ni masih di rumah, kalau diikut SOP, patuhi juga Allah kesihatan lah insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ustaz Muhammad Hafiz bersama kita hari ini Ustaz untuk satu analisis pada dalam tempoh PKP. Setahun lebih pun kita berhadapan dengan COVID-19 ni Ustaz. Ada macam-macam lah isu yang kita bincangkan, ada kesihatan, ekonomi dan pelbagai. Dan hari ini kita cuba dari sudut emosi. Dan mungkin ada sahabat-sahabat kita sendiri lah yang mungkin diuji emosinya, mungkin ada yang tertekan dan sebagainya. Dan kita nak cuba sama-sama cari solusi. Bila cakap tentang emosi, apa yang Islam ajar kita untuk menjaga, mengawal, berhadapan dengan emosi kita ni Ustaz? Mukadimah kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya berkesempatan untuk ucapkan selamat ulang tahun IKIM yang ke-20. Puan Azwan, Puan Pian dan seluruh pekerja IKIM dan pendengar IKIM yang dirahmati lagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdepan dengan COVID-19 ini dah hampir 2 tahun atau setahun lebih lah, daripada tahun lepas sehinggalah ke saat ini. Maksudnya macam-macam yang kita hadapi. Kalau di Malaysia ini kita dah masuk PKP yang ke 3.0 dah 3 kali lah.
ini yang akan mengganggu kehidupan kita, emosi-emosi kita, akan menjadikan kita ni tertekan dengan pelbagai ujian. Sebab apa? Sebab bila kita mengetahui tentang hakikat dan tujuan kehidupan kita di atas muka bumi ini, siapa pun kita tahu kita akan diuji. Lebih-lebih lagi kita sebagai seorang yang beriman. Bila kita menjadi seorang yang beriman, maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ujian itulah yang akan menyebabkan kita ni beremosi. Bagaimana kita nak berdepan dengan ujian tadi? Adakah kita berdepan dengan ujian tadi dengan kemarahan? Kita berdepan dengan ujian tadi dengan kesabaran? Kita berdepan dengan ujian tadi dengan keserabutan dan sebagainya? Maka perkara-perkara ini perlu kita kembali semula kepada tujuan dan hakikat kehidupan kita dekat dunia ini. Kita diciptakan bukan untuk di dunia, tetapi kita diciptakan untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dunia ini memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untuk kita ini sebagai tempat ujian. Dan bila kita sebut dunia ini tempat ujian, bukan kita saja diuji. Para nabi dan rasul terdahulu, umat-umat terdahulu, kan, orang-orang soleh terdahulu, para syuhada terdahulu, mereka lagi teruk diuji daripada ujian yang kita hadapi pada hari ini. Jadi ini perkara yang perlu kita lihat. Dan bila kita sebut tentang ujian kehidupan ini, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kehidupan ini untuk apa? Liya'budun. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan kita sebagai manusia ini ataupun jin dan manusia ini liya'budun. Liya'budun ini maksudnya apa? Untuk kita kenal Allah. Untuk kita kenal Allah, untuk kita kenal Allah dan untuk kita menjadi seorang hamba yang ada sifat ubudiyah, kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita menguruskan kehidupan kita ini, pertama sekali kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Kalau bagi seseorang yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak mengenal hakikat kehidupan dia sebagai seorang hamba, maka dia akan berada dalam jalan yang tersasar, jalan yang kabur. Dan bila kita sebut tentang menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah maksudnya kita menjadi hamba yang kita faham hamba abdi, tidak. Hamba Allah ini untuk apa? Kita jadi khalifah di atas muka bumi ini untuk menguruskan kehidupan dengan erti kehambaan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita sebut tentang hamba ini, bagaimana kita mengenal diri kita sebagai seorang hamba, Allah sebagai Khalik, maka kita kena faham dalam untuk menguruskan kehidupan kita ini sebagai seorang hamba, ada alat yang paling penting untuk kita kawal, untuk kita jaga, ataupun perkara yang paling penting dalam hidup kita ni untuk kita mengurus emosi kita sebagai seorang hamba. Apa dia? Hati. Dalam kehidupan kita ni, yang paling penting untuk kita uruskan, untuk memastikan hakikat dan tujuan hidup kita ini lurus, tujuan hidup kita ini berada